Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nafazina binti Yusof, nombor matrik C21A2107. Saya dari kelas CFT1032 reka bentuk seni tradisional. Tajuk artikel saya adalah peralatan muzik tradisional iaitu permainan gong. Yang pertama ialah asal usul gong. Gong diinspirasikan dari bulan yang bulat yang berbentuk sfera. Gong diambil daripada perkataan Jawa yang merupakan sejenis alat muzik audiofon yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Malaysia, jumpaan terawal bentuk awal gong adalah gendang donson yang dijumpai di Batu Buruk, Terengganu pada tahun 1974. Masyarakat Dayak Sarawak, terutama orang Iban, gong yang besar dikenali sebagai tawak. Gong yang lebih kecil dan nipis dikenali sebagai berbendai. Dan yang paling kecil ialah engkerumong. Gong bukan sekadar alat muzik tradisional bagi masyarakat Dayak, tetapi mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Pada zaman dahulu, gong merupakan harta yang sangat berharga bagi masyarakat Iban dan Sarawak. Gong merupakan alatan penting yang berperanan sebagai bunyi tulang belakang dalam ensemble persembahan muzik gamelan. Gong sangat signifikan dalam urusan adat seperti perkahwinan, perceraian, keamanan dan sebagainya. Gong merupakan alat muzik yang mempunyai fungsi yang melebihi fungsi sebagai alat muzik. Gong terdiri dari pelbagai saiz untuk menghasilkan bunyi yang berbeza dan dimainkan bersama rentak lagu. Alat-alat ini boleh digantung pada bingkai atau boleh diletakkan sebaris di atas rak atau boleh juga diletakkan di atas permukaan yang agak lembut seperti kapet atau tikar. Terdapat juga jenis gong genggam yang dimainkan sambil berjalan atau menari. Cara pembuatan gong. Pembuatan gong dibahagikan kepada 5 peringkat. Yang pertama, proses mengukur dan menanda garisan membulat dan segi empat tepat pada plat zen serta memotong plat zen kepada bentuk tersebut. Yang kedua, proses pembentukan plat atas gong, pinapan dan daun gong. Yang ketiga, proses pengimpalan penyambungan plat atas dan daun gong. Yang keempat, pelarasan nada bunyi gong. Yang kelima, mengecak gong supaya kelihatan cantik dan menarik. Seterusnya, ini adalah peralatan asas dalam pembuatan gong. A. Pengimpal gas. B. Grinder. C. Pelbagai jenis tukul. D. Pemotong dawai dan pah. Sambungannya pula ialah D. Plat zen. E. Dawai pengimpal. C. Cat sembur. G. Cat anti karat. H. Dan salam besar. I. Dan salam kecil. Dan akhir sekali ialah J, iaitu alat bantu pengukur jejari. Seterusnya, ini merupakan diagram proses pembuatan gong. A. Kepingan zen membulat dan segi empat tepat. B. Pembentukan plat atas dan daun gong. C. Plat atas dan daun gong disambung, dicat dan nada bunyi diselaraskan. Okey, pada bahagian atas iaitu bonggol, bahagian bawah plat atas dan bahagian tengah iaitu daun. Seterusnya ialah cara bermain alat muzik gong. Gong ialah alat muzik yang dimainkan dengan cara memukul dengan bantuan pemukul yang diperbuat daripada kayu dengan lapisan kain yang tebal, di mana ia bertujuan untuk mengekalkan fizikal gong. Getaran yang dihasilkan dengan memukul kayu tanpa menggunakan kain adalah berbeza dengan yang menggunakan lapisan kain. Biasanya gong yang mempunyai bentuk tabung bulat dan sebelahnya berongga, permukaan bulat itu nanti akan dipukul untuk melihat bunyi yang dihasilkan. Jika bunyi yang dihasilkan tidak sesuai, maka pembuat boleh mengikis lapisan itu supaya menjadi lebih nipis. Alat-alat ini boleh digantung pada bingkai atau boleh diletakkan sebaris di atas rak atau boleh juga diletakkan di atas permukaan yang agak lembut seperti kapet atau tikar. Terdapat juga jenis gong genggam yang dimainkan sambil berjalan atau menari. Muzik gong terbahagi kepada beberapa saiz yang bertujuan mendapatkan bunyi atau bunyi yang berbeza. Gong yang mempunyai not rendah, ia akan dipukul dengan pemukul kayu yang disalut dengan getah, kapas atau benang di hujungnya.
Bagi permainan melodi, biasanya menggunakan gong kecil. Dalam setiap gong yang berdagu dengan satu lagu akan dimainkan secara serentak dengan mengikut rentak lagu. Biasanya satu atau dua dimainkan serentak sehingga menghasilkan alunan muzik yang lebih unik. Seterusnya ialah jenis-jenis alat muzik gong. Yang pertama ialah bonang barung. Bonang barung ialah alat muzik gong yang tersebar di seluruh Pulau Jawa dan Bali, di mana populariti alat muzik jenis ini telah mula berkembang pesat di wilayah Sunda. Cara memainkannya dengan memukul pada pencu atau pencong bonjolan sehingga kelak akan menimbulkan bunyi yang khas. Namun, yang perlu diperhatikan di sini ialah memukul gong jenis ini tidak boleh sewenang-wenangnya, kerana jika tidak disertai daya rasa, bunyi yang terhasil tidak sesuai. Bonang barung juga terdiri daripada 3 jenis. Di antaranya adalah seperti berikut. Penerus bonang merupakan jenis gong yang mempunyai nada paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis bonang barung yang lainnya. Bonang barung merupakan jenis bonang yang mempunyai nada 1 oktav di bawah jenis penerus bonang, sehingga suara yang dihasilkan dari jenis ini jauh lebih rendah. Panembung bonang merupakan jenis yang mempunyai ukuran paling besar jika dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Tetapi suara yang dihasilkan adalah suara yang paling rendah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua ialah pencong. Pencong juga merupakan gong yang juga mempunyai beberapa kumpulan, antaranya seperti berikut: bonang barung, pengganti bonang, ketuk atau kempiang, kenong, tersingkir, berkumpul, di mana pada setiap jenis ini mempunyai pelbagai ciri, bentuk dan bunyi yang berbeza, supaya fungsi mereka juga saling melengkapi antara satu sama lain. Tetapi apa yang anda perlu ingat ialah anda perlu memberi perhatian kepada cara membezakan antara satu dan yang lain supaya anda tidak salah menggunakannya. Yang ketiga ialah kolintang. Kolintang ialah nama gong mini. Kolintang mempunyai bentuk yang kecil dan tersusun dalam susunan yang cukup kemas. Inilah yang menjadikan gong jenis ini mempunyai daya tarikan tersendiri untuk memainnya. Bunyi yang terhasil juga boleh saling melengkapi, bermula dengan suara yang perlahan dan diteruskan dengan bunyi atau langkah yang tinggi. Kesimpulannya ialah kajian ini berjaya mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan bunyi bagi gong. Nilai frekuensi gong adalah berkadar songsang dengan pertambahan saiz gong. Kajian ini telah menerbitkan persamaan asas yang menghubungkan ukuran dimensi fizikal gong dengan nombor serta ukuran dimensi gong dengan frekuensi bunyi setiap unit gong. Selain itu juga, kajian ini turut mencapaikan cara perbuatan dan asal-usul gong. Itu saja daripada saya. Terima kasih.